Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suara? Jelas. Alhamdulillah. Okey, kita tunggu sekejap yang lain, kemudian kita mulakan insya-Allah. Maklum sepatah dalam grup tu. Kita dah start dah ni. Kita tunggu seminit dua lagi, kemudian kita mulakan insya-Allah. Ada sebarang soalan sebelum kita mulakan pengajian pada pagi ini? Kalau ada sebarang soalan yang berkait dengan ilmu nahwu, boleh utarakan, kita akan jawab insya-Allah. Kita mulakan insya-Allah. Boleh? Boleh kita mulakan? Respon sikit. Okey, kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menyambung kembali ulang kaji mudzakarah kitab Matnu Al-Ajurrumiyah karangan Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Kita dah sampai pada perbahasan Al-Marfu'at, iaitu isim-isim yang marfu'. Isim-isim yang marfu'. Minggu lepas kita bincang mengenai na'at, iaitu sifat. Kemudian kita bincang ma'rifah. Kemudian apa itu nakirah. Hari ini kita masih dalam perbahasan at-tawabi'. At-tawabi' maknanya jamak kepada tabi', satu perkara yang mengikut. Al-matbu' iaitu satu perkara yang diikut.
maka tabi' yang mengikut mesti hukumnya sama seperti mana al-matbu' yang diikut. Yang kita sebut at-tawabi' ada 4 Yang pertama na'at, sifat. Yang kedua ataf, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Kita nak selesaikan semua hari ni dan kita masuk terus kepada al-mansubat, insya-Allah. Kita dah dars yang ke-10 hari ni, kita nak baca laju sikitlah. Huruful atfi, qala babul atfi. Telah berkata al-imam babul atfi, bab ataf. Al-ataf sudut bahasanya maknanya ialah al-mail, cenderung. Contoh saya katakan atafa fulanun ala fulanin, atafa salahun ala Ustaz Syukri masalah. Makna atafa ni cenderung, Salah cenderung kepada Ustaz Syukri. Wa ashfaqa alaih, ashfaqa ni makna mengasihani Ustaz Syukri. Jadi al-atfu lughatan maknanya al-mail wal isfaq. Kita kasihani dia, kita cenderung kepada dia. Itu pada sudut bahasa. Al-atfu pada sudut istilah, tak, istilah nahwiyin terbahagi kepada 2. Pertama atfu nasaq, atfun nasaq. Yang kedua atful bayan. Yang dalam kitab ni hanya disebut atfu al-nasaq, atfu al-nasaq. Atful bayan tidak disebut, maka kita tambahlah mudah-mudah. Atful bayan, kena tengok dalam syarah al-imam Muhyiddin Abdul Hamid, disebut at-tabi'ul jamidul muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fil nakirat. Dia sama sahaja macam sifat, bezanya pada al-jamid. Ataf bayan ialah at-tabi', satu perkara yang mengikut. Al-jamid, dia jamid, dia bukan mushtaq. Mushtaq ni maknanya isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya, yang mana perkara-perkara tu asalnya daripada masdar. Itu mushtaq, diterbit daripada masdar. Daripada darbun keluarnya daraba, daripada darbun keluarnya yadribu, daripada darbun keluarnya daribun, daripada darbun keluarnya madrubun. Itu mushtaq. Kalau jamid, dia bukan keluar daripada sesuatu yang lain, tak. Jadi atful bayan ni dia jamid, bentuk jamid. Jamid ni keras, dia bukan daripada satu perkara kepada satu perkara yang lain. Fungsinya sama, menerangkan matbu' kalau matbu' tu ma'rifah, dan mentakhsiskan matbu' kalau matbu' tu nakirah. Contoh disebut ja'ani Muhammadun, telah datang kepada aku Muhammad. Jadi Muhammad tu nakirah, ma'rifah. Ma'rifah nama orang. Maka kita datangkan satu kalimah yang jamid, yang ianya datang untuk menjelaskan lagi siapa dia Muhammad. Ja'ani Muhammad, saya ada jiran 3 orang nama Muhammad. Tak. Maka saya katakan ja'ani Muhammadun abuka, telah datang kepada aku Muhammad, yang mana Muhammad tu ayah kamu. Jadi kawan saya dengar tu fahamlah Muhammad tu ialah ayah dia, bukan orang lain, bukan 2 orang lagi tu. Tak. Maka abuka kat sini, ja'ani Muhammadun abuka, abuka dianggap sebagai ataf bayan. Ataf untuk bayan, untuk menerangkan, menjelaskan lagi siapakah Muhammad tersebut. Tu. Boleh. Jadi Muhammad ma'rifah, abuka pun ma'rifah. Okey. Kalau dia punya matbu' itu nakirah, contoh mimma'in sadid. Jadi mimma'in, daripada air. Tak. Adakah daripada semua air? Tidak. Kita mentakhsiskan air itu dengan air yang sadid. Air sadid ni air nanah ke apa? Boleh. Jadi sadid datang selepas mak tu nakirah, maka sadid tu datang mentakhsiskan, mengkhususkan. Jadi air bukan semua jenis air, tapi air yang berbentuk sadid, air nanah kalau tak silap maknanya. Dia ada beza sikit lah dengan sifat. Antaranya ialah dia jamid, dia bukan mushtaq. Itu yang ditambah lah. Ala kulli hal, kita baca apa yang disebut dalam kitab kita ni. Huruful atfi 10.
huruf ataf itu ada 10. Yang pertama wahya al-waw. Wahya al-waw. Yang pertama ialah al-waw. Al-waw ni kegunaan dia ialah limutlaqil jam'i, untuk semata-mata menghimpunkan. Untuk semata-mata menghimpunkan. Dengan waw semata-mata kita tak boleh tahu adakah tabi' dulu yang datang ataupun matbu' dulu yang datang, ataupun dua-dua tu datang serentak ataupun terbalik. Dia sekadar bagi tahu dua-dua tu datang. Contohlah kita sebut jaa Muhammadun wa Ali. Jaa Muhammadun wa Aliyun. Kita boleh sebut jaa Muhammadun wa Aliyun kalau Muhammad dengan Ali tu datang sekali serentak. Tak. Ataupun jaa Muhammadun wa Ali, Muhammad datang dulu, lepas tu Ali. Ataupun Ali datang dulu ataupun Muhammad. Kita boleh guna waw, tidak ada masalah. Tak salah dalam bahasa Arab. Boleh. Sebab apa? Sebab waw memberi makna semata-mata menghimpunkan pada hukum. Maknanya yang ni datang, yang ni datang. Siapa datang dulu? Tak tahu. Adakah dua-dua tu datang sekali? Tak tahu. Tak boleh didapati, tak boleh difahami dengan cara semata-mata kita tengok pada waw. Sebab waw tu hanya memberi makna limutlaqil jam', untuk mengatakan dua-dua tu datang. Tak. Kita biasa faham bila sebut hak ni, kita sebut ja'a Muhammadun wa Ali, kita faham Muhammad datang dulu. Tak tentu. Jadi kita boleh gunalah waw ni sama ada dua-dua tu datang serentak ke, Muhammad datang dulu ke, Ali datang dulu ke, tidak ada masalah kita guna waw. Sebab functionnya limutlaqil jam'i. Ini penting ni, semua datanglah dalam bahasa Arab pun dengan waw ni. Yang kedua al-walfa'u. Walfa'u dan juga huruf al-fa'. Al-fa' ni function dia ialah untuk litartib wa ta'qib. Untuk tartib dan juga untuk ta'qib. Tartib ni maknanya selepas daripada fa tu datang selepas daripada datang kemudian. Contoh kita sebutlah dalam ni. Contohnya qadima al-furusanu wa fal musyatu. Qadima telah datang, telah tiba, al-furusan. Al-furusanu ni tentera yang apa? Naik kuda. Fal musyatu, kemudian tentera ataupun kumpulan tentera yang naik, yang berjalan kaki. Jadi bila disebut qadima al-furusan fa al-musyatu, kita guna fa, maka memberi makna fursan sampai dulu. Lepas fursan datang sampai, lepas tu barulah datangnya al-musyah. Al-musyah iaitu orang yang berjalan kaki. Dan juga memberi makna ta'qib. Ta'qib kat sini maknanya selepas sahaja fursan tu sampai, tentera yang naik kuda tu sampai, selepas tu terus sampai tentera yang berjalan kaki. Dia tidak ada jarak. Tidak ada tempoh. Tu. Boleh? Cuma kena faham lah, kena faham elok. Makna tidak ada tempoh tu berbeza ikut keadaan lah. Contoh bila kahwin ni, 9 bulan dapat anak, betul? Okey, jadi kalau orang tu berkahwin, lepas 9 bulan dapat anak, kita boleh guna fa. Tazawwaja Zaidun, telah berkahwin oleh Zaid, fawulida lahul walad, maka dilahirkan baginya seorang anak. Diguna fa. Fa ni li ta'qib. Ta'qib ni maknanya apa? Selepas kahwin tu dapat anak. Sekarang ni terus dapat anak tak? Bukan terus dapat anak, 9 bulan kena tunggu baru dapat anak. Betul tak? Tapi 9 bulan tu memang tempoh itu sahaja yang perlu tunggu. Lepas 9 bulan tu dapat anak, boleh guna fa juga, tidak ada masalah. Walaupun tempoh tu 9 bulan. Yang tak boleh guna fa, kahwin hari ni 3 tahun baru dapat anak. Yang tu tak boleh guna fa, kena guna summa. Boleh. Kat sini pun samalah, qadimal fursanu fal munsyatu, ikut uruf. Kalau jarak masa kebiasaan antara kedatangan fursan dengan orang yang berjalan kaki ni 3 jam, contohlah, sebab naik kuda ni laju, jalan kaki lambat, maka kebiasaannya sampai dulu orang yang
naik kuda, lepas tu barulah orang yang berjalan kaki sampai. Tapi kebiasaan sampai memang 3 jam. 3 jam tu memang sampai. Tak, maka kita boleh guna fa juga. Yang tak boleh kita guna fa kalau orang yang berjalan kaki tu datang selepas 10 jam. Dah lebih daripada yang sepatutnya dia sampai, iaitu 3 jam. Boleh? Itu makna tartib dan juga ta'qib. Tak? Qadima al-fursanu fal-musyatu. Kalau yang contoh mudah yang atas tu lah, kita tukar jadi fa. Ja'a Aliyun fa Muhammadun. Telah datang oleh Ali, kemudian Muhammad. Tak, maknanya Ali datang dulu, lepas tu Muhammad datang. Tak, jadi Ali dulu ikut tertib, lepas fa tu kemudian selepas daripada Ali lah. Yang ketiga wasumma. Summa juga untuk tertib. Ma'at tarakhi, tapi beza dengan alfa ialah ada tarakhi kat sini. Tarakhi ni maknanya ada muhlah, tempoh antara pertama dan yang kedua. Contoh ayat dalam Tuhfah As-Saniyah ini, arsalallahu Musa. Allah telah mengutus oleh Allah akan Nabi Musa alaihissalam. Thumma Isa, kemudian Allah Ta'ala telah mengutus Isa alaihissalam. Thumma Muhammadan, kemudian Allah Ta'ala telah mengutus Muhammad alaihissalam. Jadi antara pengutusan Musa, Isa dan Muhammad ada tempoh masa. Bukan lepas wafatnya Nabi Musa terus Nabi Isa ada. Tak, ada tempoh masa. Tempoh masa. Lepas Nabi Isa beberapa tahun, kita tengok baliklah sirahnya. Lepas tu barulah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini ada muhlah. Dan ada tertib lah tu. Nabi Musa dulu, lepas tu Nabi Isa, lepas tu Nabi Muhammad. Arsalallahu Musa thumma Isa thumma Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Yang keempat, kalau ada soalan boleh tu tanya. Yang keempat, au. Wa huwa litakhyir awil ibahah. Au ni fungsinya dua. Sama ada untuk takhyir, memberi pilihan. Au ni maknanya atau. Ataupun memberi makna al-ibahah, keharusan. Apa beza antara takhyir dan juga al-ibahah? At-takhyir ni kita tak boleh nak himpunkan antara tabi' dengan matbu'. Kita boleh pilih salah satu sahaja. Contohnya, tazawwash, kawinlah oleh kamu, Hindan, akan Hindan, au ukhtaha, ataupun kakak dia. Jadi kita boleh tak kahwin serentak kakak dengan adik? Tak boleh, haram. Jadi kat sini au memberi makna takhyir, pilihan. Kamu nak kahwin dengan kakak ataupun adik, tu je. Tak boleh kahwin dua-dua, haram. Jadi dua-dua tu mansub lah. Jadi Hindan mansub, maka ukhtaha, ukhta baca mansub juga. Tak, jangan lupa lah tu tajuk asal kita ni tawabi'. Akan duk bincang makna terlepas pula tawabi' tu. Jadi kat sini tadi ja'a Muhammadun wa Aliyun, dua-dua marfu'. Qadimal fursanu fal musyatu, dua-dua tu marfu'. Arsalallahu Musa mansub, thumma Isa mansub, thumma Muhammadan mansub. Kat sini tazawwash Hindan maf'ul bihi mansub, au ukhtaha juga mansub. Boleh? Tu. Kalau ibahah kita boleh himpunkan. Contoh belajar nahwu dengan belajar apa? Belajar fiqh. Boleh himpun tak sekaligus belajar? Boleh. Sebagaimana kita buat ni lah. Nahwu kita belajar matan al-ajurumiyah. Fiqh kita belajar matan Mukhtasar Latif. Jadi saya katakan kepada Ustaz Firdaus Kamal, saya kata udrus al-fiqha awin nahwa. Belajarlah oleh kamu akan fiqh ataupun nahwu. Maknanya atau juga, tapi dua tu kita boleh himpun. Kita boleh belajar sekaligus. Nahwu kita boleh belajar, dalam masa yang sama kita belajar fiqh. Berbeza kahwin. Kahwin kita tak boleh nak himpun antara adik dan juga kakak. Jadi udrusil fiqha awin nahwa
Au ini memberi makna ibahah, memberi makna keharusan. Maknanya kita boleh belajar ni ataupun ni secara berasingan, ataupun kita nak himpun sekaligus sebagaimana kita buat ni, tak? Juga boleh. Boleh tak? Yang keseterusnya dalam matan sebut apa dia? Wa am. Am ini li talabi ta'yin ba'da hamzatil istifham. Am ni functionnya ialah untuk menuntut penentuan, dan datang selepas hamzah al-istifham. Hamzah al-istifham ni hamzah yang memberi makna persoalan. Contoh saya buat ayat, adarastal fiqha amin nahwa. Nanti insya-Allah kitab seterusnya kita akan guna papan tulis lah. Saya pindah ke Balok, kita buat setup comel sikit lah, tempatnya, wifi-nya apa semua, tak, supaya lebih faham, lebih jelas. Okey, cuma kita asas ni tak payah pakai tu, tak ada masalah lah. Lagipun pendengar pun dah ada asas bahasa Arab. Am wahya li talabi ta'yin ba'da hamzatil istifham. Tadi kita sebut adarastal fiqha amil nahwa. Soalan. A tu maknanya adakah. Adarasta, adakah kamu telah belajar al-fiqha, fiqh, amin nahwa, an-nahwa, amin nahwa, atau ilmu nahwu. Jadi saya tanya kepada Ustaz Firdaus, adarastal fiqha amin nahwa? Tak, ketika itu saya atlubu minhu at-ta'yin, saya minta dia tentukan. Tak, dia tu dah belajar fiqh ataupun nahwu, tentukan. Nahwu ke fiqh yang kamu dah belajar? Itu maksudnya. Jadi tujuannya, functionnya talabut ta'yin, li talabit ta'yin, menuntut penentuan antara dua perkara, dan datang selepas hamzah al-istifham. Adarastal fiqha amin nahwa? Jawapannya an-nahwa, ataupun darastul nahwa, darastul fiqha. Tak, kena tentukan salah satulah. Yang keenam disebut dalam matan kita apa dia? Wa imma. Imma ni maknanya sama macam au. Au tadi ada dua makna. Pertama untuk lil ibahah, dan kedua untuk takhyir. Betul tak? Imma ni au tadi dua makna, untuk ibahah atau untuk takhyir. Imma pun sama macam au makna dia. Ada dua makna tu. Cumanya bezanya ialah kalau imma tu mesti datang dua kali. Imma ni sama ada. Contoh kita sebut, kalau kita nak ambil contoh tadi lah, tazawwash imma hindan wa imma ukhtaha. Kawinlah kamu, imma sama ada dengan hindan, wa imma, waw tu kena ada, ataupun sama ada dengan ukhtaha. Jadi tadi kalau kita guna au, tazawwash hindan au ukhtaha. Sekarang kita guna imma. Imma tu kita kena ulang dua kali, sebab maknanya sama ada. Tazawwash hindan, kawinlah kamu akan hindan. Tazawwash imma hindan, kawinlah kamu sama ada dengan hindan. Au semula tazawwash imma hindan wa imma ukhtaha. Tazawwash imma hindan wa imma ukhtaha, kawinlah kamu sama ada dengan hindan, hindun, sama ada dengan kakaknya ataupun adiknya. Boleh? Jadi imma tu kena ulang dua kali. Tazawwash imma hindan wa imma ukhtaha. Itu untuk apa? Untuk at-takhyir lah. Kita boleh pilih untuk dihimpunkan. Ataupun kita sebut tadi udrusil al-fiqha aw an-nahwa, kita guna imma. Kita sebut udrus imma fiqhan wa imma nahwan. Belajarlah sama ada fiqh atau nahwu. Maknanya nak belajar ni ataupun ni, ataupun nak himpun dua-dua, tidak ada masalah. Boleh? Jadi imma maknanya sama sebiji macam au. Tak, cumanya pada imma ni kita kena ulang imma tu dua kali, dan imma yang kedua tu mesti ada waw kat depan. Tazawwash imma hindan wa imma ukhtaha. Selesai. Yang seterusnya bal.
Wabal. Bal maknanya lil idrab. Apa makna idrab? Daraba, pukul, idrab. Wa ma'nahu ja'alu ma qabla fi hukm al-maskut anhu. Makna idrab maknanya ialah kita jadikan hukum sebelum daripada bal itu perkara yang didiamkan. Kita tidak isbat, kita tidak nafi, kita diam, gitu je. Contohnya apa? Ma jaa Muhammadun bal bakrun. Ma jaa Muhammadun bal bakrun. Ma tu tidaklah. Tidak datang oleh Muhammad, bal akan tetapi bakrun. Yang dah datang. Okey. Jadi ma jaa Muhammadun bal bakrun. Bila mana kita sebut bal tu untuk idrab, apa maknanya? Ma jaa Muhammadun, tidak datang Muhammad, akan tetapi bakrun yang dah datang. Ma jaa Muhammadun bal bakrun. Sebelum bal tu kita diamkan. Ma jaa Muhammadun, tidak datang Muhammad. Itu kita hukum maskut. Kita diamkan, kita tak ambil peduli dah yang tu. Kita nak fokus pada bal. Selepas daripada bal tu, bal bakrun, maknanya bakrun yang datang. Bakrun yang dah datang. Okey, disyaratkan untuk ataf dengan bal ini dua syarat. Pertama, mestilah ma'tuf itu, ma'tuf tu maknanya selepas daripada bal tu, tak ma'tuf ataupun ma'tuf biha tu maknanya selepas daripada bal tu lah. Muhammad tu ma'tuf biha tu selepas daripada bal tu. Mestilah dia mufrad, maknanya selepas ba tu lah, selepas bal tu mesti mufrad. Contoh macam ayat ni, ma jaa Muhammadun bal bakrun. Jadi bakrun tu mufrad, bukan bentuk jumlah, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, tak, dia tu mufrad, satu perkataan sahaja. Syarat kedua mesti ada istifham. Yang kedua, Allah yasbiqaha istifhamun. Hendaklah tidak ada persoalan sebelum daripada bal. Macam ayat kita ni lah, ma jaa Muhammadun, tidaklah datang Muhammad, bal bakrun, akan tetapi bakrun yang datang. Jadi sebelum daripada bal tu tidak ada persoalan, tidak ada istifham, maka bolehlah guna bal. Boleh. Jadi bal maknanya idrab. Yang ke-8 maknanya apa? Yang ke-8 wala. Huruf yang ke-8 la, huruf ataf yang ke-8 la. Wahiyya tanfi amma ba'daha nafsal hukum alladhi sabata lima qablaha. Okey. Dia menafikan, la ni menafikan hukum yang telah tersabit bagi sebelum la tu. Contoh saya sebut jaa bakrun, telah datanglah oleh Bakar, la Khalidun, tidaklah Khalid. Bila saya sebut jaa bakrun la Khalidun, maknanya apa? Telah datang Bakar. La tu menafikan kedatangan bagi Khalidun, bagi Khalid. Jaa bakrun, telah datanglah Bakar, la Khalidun, tidaklah Khalid. Maknanya tidak Khalid, mana tidak datanglah Khalid. Ja'a bakrun datanglah. Bakrun datang. Selepas daripada la tu, yang tu tak datang. Ja'a bakrun la Khalidun, telah datanglah oleh Bakar, la Khalidun, tapi tidak datang Khalid. Khalid tak datang. Mudah je. Yang ke-9 lakin, wahiyya tadullu ala taqriri hukmi ma qabla wa isbati diddihi lima ba'daha. Lakin function dia apa? Lakin function je untuk mengikrarkan hukum sebelum daripada lakin dan mengisbatkan lawan hukum selepas daripada lakin. Mudah je. Tengok ni saya sebut.
La uhibbu al-kusala. Saya tidak suka orang yang malas. La uhibbu al-kusala. Saya tidak suka orang yang malas. Lakin, akan tetapi, al-mujtahidina. Akan tetapi, orang-orang yang rajin. Jadi, sebelum lakin, ayatnya ialah la uhibbu al-kusala. Saya tidak suka orang yang malas. Lakin ni, dia datang dan menafikan hukum sebelum. Makna menafikan hukum sebelum tadi tidak suka. Selepas laki ni kita nak beritahu kita suka pula. Boleh. Tadi kita sebut la uhibbul kusala, saya tidak suka orang yang malas. Datang lakin, akan tetapi, maka lakin ni fungsi dia menafikan aku tidak suka kepada aku suka. Aku suka siapa? Al-mujtahidina, aku suka orang yang rajin. Boleh? Jadi la uhibbul kusala, aku tidak suka orang yang malas, lakin akan tetapi aku suka al-mujtahidina, orang yang rajin. La uhibbul kusala lakin al-mujtahidina. Ada tak kitab Tuhfah Saniyah? Ada download tak PDF? Kalau tak ada, nanti saya share dalam grup. Okey, nak baca kitab ni pun boleh lepas ni. Ikutlah mana-mana pun, insya-Allah. Dia semakin banyak kitab, semakin kejap molek dalam fikiran kita tu, dalam dada kita. Okey, syarat nak atafkan dengan lakin tak? Ada 3. Pertama, mesti ada kata nafi ataupun kata larangan sebelum lakin. Macam kat sini ada la uhibbul kusala, ada la tu la yang memberi makna nafi, larangan, nafi, kita menafikan. Jadi cukup satu syarat, ada nafi sebelum daripada lakin. La uhibbul kusala lakin al-mujtahidin. Yang kedua, ayakun al-ma'tuh biha mufradan. Selepas lakin tu mesti mufrad. Mufrad kat sini maknanya bukan jumlah. Bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan syibhul jumlah. Tak, al-mujtahidin dia jamak mudzakkar salim, tapi dia tu bukan jumlah, maka dipanggil mufrad lah. Jadi mesti lepas lakin tu mufrad. Wa alla tasbiqaha al-waw, dan juga mesti tidak ada waw. Tak boleh disebut walakin. Kalau disebut walakin, dia akan membatalkan amalan lakin itu. Dia akan membatalkan amalan lakin itu. Boleh? Jadi la uhibbul kusala lakin al-mujtahidina. Aku tidak suka orang yang malas, akan tetapi orang yang rajin. Maknanya aku suka orang yang rajin. Lakin nak beramal mesti cukup 3 syarat. Pertama, ada nafi ataupun nahyi, larangan. Kat sini ada la nafi. Tak. Yang kedua, mesti dia tu mufrad. Lepas lakin tu mufrad, al-mujtahidin mufrad. Kemudian yang ketiga apa dia? Mesti tidak ada waw sebelum lakin. Sangkut. Sangkut. Tidak ada waw sebelum lakin. Jadi kat sini lakin tidak ada waw sebelumnya. Kita tak baca walakin. Boleh? Seterusnya, wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Tu. Dan hatta pada sebahagian tempat. Dan hatta pada sebahagian tempat. Maknanya hatta ni sebahagian tempat dia huruf ataf, sebahagian tempat dia bukan huruf ataf. Dia boleh jadi huruf alif bertidak, dia boleh jadi huruf jar. Cuma sebahagian tempat dia datang dengan makna huruf ataf. Huruf ataf ni maknanya kalau sebelum tu marfu' dia marfu', selepas hatta marfu', sebelum tu mansub, selepas hatta mansub, sebelum hatta majrur, selepas hatta majrur. Hatta maknanya litadrij wal ghayah. Tadrij ni maknanya apa? Menunjukkan ke atas sesuatu hukum tu berlaku sedikit demi sedikit. Ghayah ni maknanya menunjukkan ke atas pengakhiran sesuatu, tujuan sesuatu. Tak, target sesuatu. Contoh bagi tadrij, kita katakan yamutun nasu. Yamutun nasu, mati manusia-manusia, hattal anbiya'u, sehinggakan para nabi juga mati. Jadi anbiya' tu ataf kepada an-nas. An-nasu marfu', al-anbiya'u juga marfu'. Jadi kat sini menunjukkan atas apa? Atas tadrij.
atas tadrij dan juga ghayah. Yamutun nas hatta al-anbiya, mati telah manusia mati sehingga kan para rasul, para nabi. Jadi para nabi ni mati tak bitadrij tu mana seorang, lepas tu seorang, lepas tu seorang, lepas tu seorang mati. Tak. Dan juga memberi makna al-ghayah. Ghayah di mana penghabisan. Manusia mati. Hatta al-anbiya, sehingga nabi pun mati. Tu maksudnya. Tak, bukan sekadar manusia biasa mati, nabi tak mati, nabi-nabi pun mati, wafat juga. Itu makna hatta. Ada kala hatta datang dengan makna ibtidaiyah. Dia bukan huruf ataf. Ibtidaiyah ni nak beritahu selepas daripada hatta tu jumlah mubtada khabar. Contoh saya katakan, Ja'a ashabuna, telah datang sahabat-sahabat kami, hatta Khalidun hadirun, sehingga Khalid pun dah datang. Jadi selepas hatta ni jumlah Khalidun hadirun. Khalidun mubtada, hadirun khabar. Tak, dia berada selepas hatta, maka hatta tu kita panggil hatta ibtidaiyah. Hatta ibtidaiyah. Hatta ibtidaiyah maknanya ialah selepas hatta itu kita mulakan kalam yang baru, mubtada dan juga khabar. Ja'a ashabuna, telah datanglah sahabat kami, hatta Khalidun hadirun, sehingga Khalid juga dah datang. Kadang-kadang hatta datang dengan makna huruf jar. Ayat Quran, hatta matla'il fajr. Jadi hatta matla'i, kita baca dengan bahagian bawah ain tu, matla'i. Sebab apa? Hatta ketika itu huruf jar. Oleh sebab hatta ni bukan semata-mata datang dengan makna huruf ataf. Oleh sebab itu disebut oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum, wa hatta fi ba'dil mawadi', dan hatta pada sebahagian tempat. Maknanya pada sebahagian tempat yang lain dia bukan datang dengan makna huruf ataf, tapi huruf jar ataupun huruf ibtidaiyah. Okey, selesai. Qala fa in atafta ala marfu'in rafa'ta. Kalau kamu atafkan sesuatu perkara, isim ataupun fa'il ke atas satu perkara yang marfu', rafa'ta, kamu marfu'kan. Au ala mansubin nasabta, au ala makhfudin khafadta, au ala majzumin jazamta. Taqulu qama Zaidun wa Amrun. Jadi Zaidun fa'il marfu', kita ataf dengan waw. Wa Amrun juga mesti marfu'. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, aku melihat Zaidan maf'ul bihi mansub, maka ataf kepada Zaidan juga mansub. Okey, qama Zaidun tu kita bagi ma'tuf. Qama Zaidun kita bagi ma'tuf. Waw tu kita bagi harful atfi, huruf ataf. Amrun tu kita bagi ma'tuf alaih. Boleh? Ataupun terbalik. Kejap. Qama Zaidun wa Amrun. Zaidun tu kita bagi ma'tuf alaih, satu perkara yang diatafkan satu perkara lain ke atas dia. Zaidun, waw tu huruf ataf lah. Amrun tu kita bagi ma'tuf, satu perkara yang diatafkan. Jadi samalah ra'aitu Zaidan wa Amran, maratu bi Zaidin. Zaidin jadi bagi bawah sebab bi, wa Amrin bagi bawah juga. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Jadi Zaidun lam yakum, tidak berdiri, walam yaq'ud, juga mati. Yaq'ud tu sebab ataf kepada yaqum. Boleh? Ataupun contoh lain kita sebut lam yahdur Khalidun, lam yahdur Khalidun au yursil rasula. Lam yahdur Khalidun, tidak datanglah oleh Khalid. Yahduru jadi yahdur, mati sebab lam sebelumnya. Lam yahdur Khalidun au yursil, tak baca yursilu, baca yursil rasulan. Jadi lam yahdur Khalidun, tidak hadirlah oleh Khalid, au yursil rasulan, dan tidak juga dia mengutuskan utusan dia untuk datang. Tu. Jadi yahdur
majzum, ataf kepada majzum juga majzum. Selesai kat situ. Ada soalan tak? Ada soalan? Selesai dah bab ni, orang ataf ni. Ada sebarang question, soalan? Ataf terbahagi kepada ataf bayan, ataf nasaq. Ataf nasaq ni yang kita bincang ni. Ataf yang diselangi antara ma'tuf alaih dengan ma'tuf tu oleh huruf ataf. Yang 10 yang kita bincang ni. Tu kita panggil ataf nasaq. Satu lagi ataf bayan. Ataf bayan ni ataf yang bayan, yang menerangkan. Dia satu perkara tabi' yang mesti jamid. Mesti jamid. Jamid ni lawan kepada mushtaq. Dan yang datang untuk menerangkan matbu'. Kalau matbu' tu ma'rifah. Atau mentakhsiskan, mengkhususkan matbu'. Kalau matbu' tu nakirah. Jadi kalau kamu tengok dalam bab na'at, sama je. Na'at tu datang, sifat tu datang untuk taudih, untuk menjelaskan matbu'. Kalau matbu' tu man'u' tu ialah ma'rifah. Kalau matbu' itu nakirah, maka na'at tu datang untuk mentakhsiskan. Jadi sama macam na'at, bezanya satu je. Pada na'at mesti mushtaq, tapi kalau kat sini mesti jamid. Atau bayan dia jamid. Ya, ataf bayan dia tak ada huruf. Dia tak pakai huruf. Tapi dia ataf. Bila ataf dia hukum samalah. Macam tadi sebut Ja'a Muhammadun abuka. Itu pun boleh kita ingat sebagai badal abuka tu. Tapi kat sini disebut ataf apa dia? Bayan. Ja'a abuka, telah datang ayah kamu. Ayah kamu tu makrifah lah. Sebab abu disandarkan kepada kaf. Kaf tu makrifah, maka abu pun jadi makrifah. Kita dah tak. Ja'a Muhammadun sila. Telah datang Muhammad. Muhammad tu makrifah. Abuka, ayah kamu. Jadi abuka kita panggil ataf bayan, ataf untuk menerangkan siapakah Muhammad tu. Muhammad kat kawasan saya ni ada 3 orang. Jadi Muhammad yang datang tu ialah abuka, ayah kamu, bukan Muhammad yang lain. Jadi menjelaskan lagi makna ataupun kehendak daripada Muhammad tu. Boleh? Allah Rabbi. Okey, baca lagi at-tawkid insya-Allah. Boleh? Teruskan. At-tawkidu wa anwa'uhu wa hukmuhu. Tawkid. Sekejap saya nak letak ni sekejap. Sejuk. Okey. At-tawkidu, baca tu lah. Qala babut tawkid. Berkata al-imam babut tawkid, bab tawkid. At-tawkidu, tawkid ni kita boleh baca dengan 3 bacaan. At-tawkid ataupun at-ta'kid ataupun at-ta'kid. 3. Tawkidun ataupun ta'kidun ataupun ta'kidun. Apa dia ta'kid? Ta'kid sudah bahasanya at-taqwiyah, menguatkan. Contoh saya sebut akadtu syai'a ataupun waqadtuhu, maknanya kita kuatkan
dia. Tak. Okey, at-tauqid seluruh istilah pula ialah apa yang disebut tu lah. At-tauqidu tabi'un lil muakkad, itu je dia sebut. Tabi'un lil muakkad. Tabi' yang tabi' lil muakkad, tabi' bagi muakkad. Jadi kita ada muakkid, kita ada muakkad. Muakkid perkara yang menguatkan, muakkad perkara yang dikuatkan. Jadi tauqid ialah tabi'un lil muakkad, satu perkara yang mengikut muakkad. Muakkad tu fi raf'ihi, dia marfu', maka tauqid pun marfu'. Wa nasbihi, muakkad nasab dia pun nasab. Wa khafdihi wa ta'rifihi, kalau muakkad majrur dia pun majrur. Wa ta'rifihi tu nakirah ma'rifah lah. Dengan makna kalau yang dikuatkan itu makrifah, yang menguatkan juga kena makrifah. Kalau yang dikuatkan itu nakirah, yang menguatkan juga mesti nakirah. Itu. Okey, itu saja yang disebut, tapi saya syarah sikitlah. Jadi tauqid di dalam istilah ulama nahwu ada dua sebenarnya. At-tauqidul lafzi, pertama tauqid berbentuk lafaz. Yang sangat mudahlah. Kita hanya ulang balik kalimah, satu-satu kalimah tu. Kalimah ada 3, isim, fi'il, harf. Tak. Jadi kita ulang balik je kalimah tersebut, ataupun kita ulang dengan makna bagi kalimah tersebut. Contohnya apa? Ja'a Muhammadun Muhammadun. Kita sebut 2 kali Muhammad. Muhammad tu isim. Jadi Muhammad yang kedua tu nak takkidkan. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Maknanya yang datang ni memang Muhammad lah, bukan orang lain. Tak. Takut orang tak percaya bila sebut Ja'a Muhammad, orang tak percaya. Orang ingat kita tersilap sebut. Tak. Ataupun orang ingat kita ni nak apa tu, majas. Nak majas maknanya yang datang tu utusan Muhammad. Tak. Tapi sengaja kita sebut Muhammad yang datang, sedangkan yang datang utusan Muhammad. Jadi sekarang ni kita nak bagi tahu yang datang tu bukan utusan Muhammad, Muhammad sungguh yang datang. Maka kita ulang 2 kali Muhammad. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Ataupun kita ulang ja'a tu, fa'il tu. Ja'a Muhammadun. Maknanya kita nak bagi tahu orang depan kita ni, Muhammad ni datang sungguh. Sebab tu aku ulang 2 kali, datang Muhammad tu. Tak. Ataupun kita ulang na'am. Tak, orang tanya betul ke Muhammad datang? Na'am. Na'am ulang 2 kali. Supaya dia sedar, supaya dia ambil perhatian, memang betul datang Muhammad tu. Na'am ja'a Muhammadun. Jadi itu huruf, kita ulang 2 kali, na'am. Ataupun kita ulang kalimah dengan kalimah yang sama makna. Ja'a hadara Muhammadun. Ja'a hadara Muhammadun. Jadi hadara tu taukid kepada ja'a. Sebab ja'a datang, hadara pun dah datang. Selesai. Tu taukid lafzi, mudah sangat taukid lafzi ni. Tak ulang balik kalimah, sama ada kalimah tu isim, fa'il ataupun harf. Adapun yang kedua taukid lafzi, taukid maknawi, taukid pada sudut makna. Function bagi taukid maknawi ni ialah tak mengangkat kemungkinan lupa ataupun kemungkinan berlakunya majas di dalam percakapan. Contohlah saya sebut Ja'al Amiru. Ja'a al-amiru, telah datanglah pemimpin. Orang kawasan tu jarang-jarang pemimpin datang. Kalau datang pun dia punya utusan. Tak. Maka kali tu saya sebut Ja'al amiru. Saya orang kawasan tu jugalah. Saya sebut Ja'al amiru, telah datang pemimpin. Maka orang yang keliling tu akan faham. Ada orang keliling yang mungkin sebahagiannya faham, telah datang utusan pemimpin. Sebab apa? Sebelum-sebelum ni memang pemimpin tak mari, dia hantar wakil je. Tak? Tu. Ataupun Ustaz Solah ni tersilap sebut. Dia nak sebut yang datang tu wakilu, ja'a Rasulul Amir, utusan pemimpin. Tapi dia tersebut ja'al amiru. Tak? Jadi kita nak hilangkan perasaan yang ada dalam fikiran orang tu. Orang anggap kita ni terlupa. Sepatutnya nak sebut ja'a Rasulul Amiri, dia sebut ja'al amiru. Sepatutnya dia sebut ja'a dia sebut ja'al amiru tu sebab dia nak tawassu', nak majas,
Tak. Sedangkan yang datang itulah utusan. Apa dalilnya? Dalilnya ialah orang kampung fikir semua-semuanya utusan datang, pemimpin tak mari. Tak, pemimpin duduk rumah. Tidur tak. Tu contohlah. Jadi kita nak buang ihtimal lupa dan juga ihtimal wujud majas tu. Tak. Maka kita sebut ja'al amiru nafsuhu. Telah datanglah pemimpin nafsuhu, dirinya sendiri. Bila sebut dirinya sendiri, maka memang betul lah yang amir tu memang dia datang, bukan wakil dia dah datang. Ataupun kita sebut ja'al amiru ainuhu, telah datanglah pemimpin ainuhu, zat dia tu sendiri datang, ain dia tu sendiri datang. Boleh? Tu. Itu function bagi taukid maknawi. Lepas tu dia kena ikutlah hukum-hukum tu. Kalau nakirah ma'rifah. Kalau mansub, contoh mansub apa dia? Hafiztul Quran, aku telah hafal Quran. Dah. Mungkin orang ingat sebahagian Quran, dibuangnya mudhaf, hafiztu ba'dal Quran. Tak. Kemudian disebut hafizul Quran tu dalam keadaan lupa. Sebenarnya nak disebut hafiztu ba'dal Quran. Ataupun majas. Sebut Al-Quran secara menyeluruh tapi yang dikehendaki sebahagian Al-Quran. Maka kita sebut belakang tu hafiztul Quran kullah. Aku hafaz Quran semua sekali. Maka ihtimal lupa, ihtimal majas tu terangkat. Jadi Al-Quran bagi atas maf'ul bihi, kullahu juga baris atas maf'ul bihi. Tadabbartu fil Qur'ani kullih. Aku tadabbur dalam Al-Quran, pada Al-Quran kullihi, semua sekali bagi bawah kulli. Okey, baca. Alfadhu tawqi' al-ma'nawi, lafaz tawqi' ma'nawi. Qala wa yakunu bi alfadhin ma'lumah. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumah ni maknanya tawqi' ma'nawi lah. Tawqi' lafzi tadi selesai dah kita bincang. Wa hiya an-nafsu wal 'ain. Yang pertama ialah nafsu dan juga al-'ain. Yang pertama ialah nafsu dan juga ain. Nafsu dengan ain ni kita boleh taukidkan kepada perkara yang mufrad, musanna ataupun jamak. Dan mesti kita sandarkan kepada dhamir yang kembali kepada perkara yang ditaukidkan. Contoh kita sebut Ja'a Aliyun nafsuhu, telah datanglah Ali dirinya sendiri. Mana bukan wakil Ali yang datang, Ali sendiri yang datang. Ja'a Aliyun nafsuhu, hu tu kembali kepada Ali. Telah datanglah Ali dirinya, nya tu kembali kepada Ali. Hadara Bakrun ainuhu, samalah ainuhu, hu kembali kepada Bakr. Okey, kalau perkara yang kita nak taukidkan itu jamak, contoh ja'ar rijalu, telah datanglah pemuda-pemuda, maka nafsun tu kita jamakkan juga jadi anfusun. Tak? Maka kita sebut ja'ar rijalu anfusuhum, mesti hum lah. Pertama nafsun jamakkan jadi anfus. Lepas tu belakang tu mesti ada dhamir yang kembali kepada rijal. Rijal tu ramai, maka belakang pun kena ramai lah, hum. Ja'ar rijalu anfusuhum, tak boleh sebut anfusuhu. Tak. Ataupun hadaral kuttabu a'yunuhum, telah datanglah kutab. Kutab ni apa tu? Kutab ni rasanya orang yang menghafazkan anak masyarakat Al-Quran. Hadaral kuttabu a'yunuhum, telah datanglah al-kuttab, a'yun jamak kepada ainun, ainani a'yun. Sebab al-kuttab jamak, maka taukid pun jamak, a'yunuhum, hum. Sebab apa? Sebab al-kuttab pun jamak. Okey, boleh? Okey. Begitu juga kalau musanna, contoh saya sebut hadarar rajulani. Hadarar rajulani.
Hadarar rajulani, telah datanglah dua orang pemuda. Kita sebut apa? Anfusuhuma. Okay, kat sini kalau perasan, kita sebut anfus. Jamak kepada nafsun tadi. Walaupun dia punya muakkad, perkara yang nak dikuatkan tu musanna dua. Tapi yang lebih tepat ketika mana taukid kita datangkan dalam bentuk jamak. Anfusuhuma. Tapi huma lah, belakang tu huma kekal huma lah, kembali kepada dua orang. Ja'al katibani a'yunuhuma. Kalau kita nak sebut nafsun nafsaihima, boleh tak? Nafsahuma boleh juga, cuma kurang tepat, kurang fasih. Hadara rajulani nafsahuma. Ja'al katibani ainahuma, boleh tak? Musanna kepada ain, musanna kepada nafsun, tapi kurang tepat. Yang tepatnya kita datangkan dalam bentuk jamak. Jadi kita datangkan dalam bentuk jamak pada musanna dan juga pada jamak. Lepas tu belakang tu kita raikan dhamir lah. Kalau ar-rijal anfusuhum, kalau ar-rajulan anfusuhuma. Okey, kemudian itu yang pertama. Kedua, wahyan nafsu wal ain wa kullu wa ajma'u. Kullu wa ajma'u. Kullu dan juga ajma', ataupun jami', boleh juga. Ajma', jami' boleh juga. Ketika itu samalah ceritanya. Ajma' ni maknanya semua, kullu maknanya semua. Kita sebut ja'al jaish, telah datanglah tentera, kulluhu, semua sekali. Ja'ar rijal, telah datanglah pemuda, jami'uhum, semua sekali. Ajma'un, semua sekali. Kalau jami' lah, kalau kullu dengan jami' mesti ada belakang tu dhamir. Ja'a al-jaishu kulluhu, hadara rijalu jami'uhum, hum. Tapi kalau ajma' wa tawabi'u ajma', adik-beradik kepada ajma', wahya aqta' wa abta' wa ansa'. Ketika itu kita datangkan apa? Waw dengan nun sahaja di belakang. Contoh kita sebut mana? Ja'ar rijalu ajma'u, ja'al qawmu ajma'una. Tak payahlah sebut ajma'unahum. Ajma'una, waw nun belakang. Ja'al qawmu ajma'una. Begitu. Kalau kita nak takkidkan lagi, kita boleh tambah kat belakang tu adik-beradik kepada ajma' tadi tu. Ja'al qawmu ajma'una, aqta'una, abta'una, absa'una. Kita tambah semua sekali taukid tu. Boleh? Okey, selesai kat situ. Al-badalu wa hukmuh. Masuk bab badal pula. Jadi badal ni tawabi' yang keempat, yang terakhir lah. Yang pertama sifat, kedua ataf, yang ketiga taukid, yang keempat ialah badal. Qala idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabih. Secara umum gitu je dalam matan. Idza ubdila ismun, bila dibadalkan isim daripada isim, ataupun dibadalkan, digantikan fa'il daripada fa'il, tabi'ahu, maka yang dibadalkan itu, yang membedal ataupun yang badal itulah mesti mengikut pada semua i'rab bagi mubdal minhu. Jadi dalam bab ni kita ada badal, kita ada mubdal minhu. Matbu' kita panggil mubdal minhu. Tabi' kita panggil al-badal. Al-badal sudut bahasa ialah al-iwad, ganti. Istabdaltu kadha bi kadha. Aku gantikan pen ini dengan pen yang lain. Okey. Sudut istilahnya al-badal ialah at-tabi' al-maqsudu bil hukmi bila wasitah. Tu. At-tabi' al-maqsudu bil hukmi bila wasitah. Saya ulang lagi. At-tabi' al-maqsudu bil hukmi bila wasitah. At-tabi' samalah macam sifat, macam taukid, macam ataf. Dia tabi', dia mengikut hukum, matbu' dia. Al-maqsudu bil hukmi. Kat sini pada badal ni dia tu yang dimaksudkan dengan hukum. Yang dimaksudkan dengan hukum.
Boleh. Berbeza dengan tawabi' yang lain. Contoh na'at. Na'at kita sebut ja'a Zaidun al-karimu. Telah datang oleh Zaid. Yang kita naknya Zaid tu, bukan nak al-karim tu. Yang kita nak hukumkan dengan datang Zaid tu. Cuma kita sifatkan Zaid dengan datang. Dengan apa? Dengan al-karim, pemurah. Ja'a salahun al-karimu, telah datanglah Salah. Kita nak bagi solat, kita nak bagi tahu Salah yang datang. Itu maksud kita, tujuan kita. Al-karim tu sifat bagi dia. Tak. Contoh ja'al amiru, telah datanglah pemimpin. Kita nak bagi tahu pemimpin yang datang. Ainuhu tu ada kaitan sebenarnya, cuma didatangkan juga supaya mengangkatnya ihtimal lupa ataupun majas tu. Tapi tujuan kita utamanya al-amir tu, matbu' tu. Tapi pada badal tak. Pada badal tu yang kita nak sebenarnya. Bukan mubdal minhu. Bukan mubdal minhu. Yang kita nak hukumkan dengan satu-satu hukuman ialah pada badal tu. Tempat tujuan kita tempat jatuh pandangan kita ialah pada badal, bukan pada yang lain. Kepada matbu', kepada mubdal minhu. Berbeza dengan yang lain. Bila wasitah, tanpa perhantaraan lah. Tanpa perhantaraan. Bila wasitah ni nak keluarkan ataf. Sebab ataf kita nak dua-dua. Contoh saya sebut ra'aitu Zaidan wa Amran. Saya nak sebut aku melihat Zaid dan juga aku melihat Amr. Dua-dua tu dilihat. Jadi dua-dua tu dihukum. Dihukum dengan dilihat. Zaid dengan Amr dihukumkan dengan dilihat oleh aku. Dua-dua tu kita nak. Jadi dia terkeluar dengan perantaraan bila wasitah, tanpa wasitah. Sebab apa? Sebab kalau ataf guna waw kat tengah. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Sini tak ada guna waw, tak ada. Jadi al-bada' ialah at-tabi' al-maqsudu bil hukmi, yang dimaksudkan dengan hukum dan tanpa perlu guna wasitah. Baca terus. Contoh badal yang pertama, kita bagi satu contoh dulu. Hadara Ibrahimu, telah datang Ibrahim. Abuka, ayah kamu. Sampai Ibrahim tu kita sebut abuka, ayah kamu. Tak, jadi Ibrahim kita panggil mubdal minhu. Abuka kita panggil badal. Okey, abuka tu badal tu, itu yang kita nak. Kita nak bagi tahu telah datang ayah kamu. Bukan kita nak hukum kepada Ibrahim, tak. At-tabi' al-maqsud bil hukum. At-tabi' yang dikehendaki dengan hukum hadara tu, telah datang tu, al-hudur itu. Tu. Tempat pandang utamanya ialah pada badal, bukan pada mubdal minhu. Boleh? Okey, anwa'ul badal. Jenis badal. Qala wa huwa ala arba'ati aqsam. Badalnya ada 4. Badalu syai' minas syai'. Badal sesuatu daripada sesuatu. Kita panggil badal apa tu? Kulli minal kulli. Badalul kulli minal kulli. Itu badal yang pertama. Disebut badalul syai' minas syai', badalul kulli min kulli. Ataupun nama lain badal al-mutabiq. Dhabit dia, tak, kita nak tahu badal itu ialah badal kulli minal kulli ialah al-badal ialah ainul mubdal minhu. Badal tu dialah mubdal minhu. Mubdal minhu tu dialah badal sendiri. Contoh zarani Muhammadun. Zarani Muhammadun ammuk. Telah menziarahi aku oleh Muhammad. Ammuk. Muhammad tu ammuk, pak saudara kamu. Jadi yang kita tuju dengan tentang kita hukumkan ziarah tu ialah pada ammuk tu. Muhammad tu kita hukum juga, cuma tempat pandang utama kita pada ammuk. Jadi zarani Muhammadun ammuk. Ammuka tu siapa? Ammuka, pak saudara kamu tu Muhammad. Muhammad tu siapa? Pak saudara kamu. Pak saudara kamu tu siapa? Muhammad. Muhammad tu siapa? Pak saudara kamu. Gitu. Jadi orang yang sama. Itu kita panggil badalul asyai' minas syai', ataupun badalul mutabiq, ataupun badalul kulli minal kulli. Qabaltu Ibrahima akhaka. Aku telah berjumpa dengan Ibrahim. Akhaka, saudara abang kamu.
Jadi siapa abang kamu? Ibrahim. Siapa Ibrahim abang kamu? Siapa abang kamu? Ibrahim. Siapa Ibrahim abang kamu? Benda yang sama. Tu kita bagi badalul syai' minas syai'. Okey, baca mata. Wa badalul ba'di minal kull. Badal sebahagian daripada keseluruhan. Tu kalau terjemah lah. Kita panggil badalul ba'di minal kulli. Dhabit dia apa? Badal tu sebahagian daripada mubdal minhu. Badal sebahagian daripada mubdal minhu. Dan badal ba'du minal kull ni, yang badal tu kita boleh mahsus, kita boleh tengok, kita boleh pegang, kita boleh rasa. Tu. Sama ada sikit ataupun banyak ataupun sama. Ataupun lebih. Tu. Contoh saya sebut hafiztul Qur'ana. Saya telah hafal Quran. Bila sebut lagu tu orang akan ingat, solah ni apa Quran 30 juzuk ke? Padahal tak. Tak. Maka kita pun sebut thulusahu. Tak payah sebut akan tetapi, tak payah. Terus sebut thulusahu. Kalau bahasa kita gini lah, aku hafal 30 juzuk. Tidak, tak. Aku hafal 2 juzuk je. Gitu. Panjang kan bunyi tu. Nak sampai ke 2 juzuk je tu. Bahasa Arab tak ada. Bahasa Arab kita boleh gunakan badal ba'd minal kull. Kita sebut hafiztul Quran. Rupanya tersilap sebut. Aku telah hafal Quran. Orang duk muka pelik. Kawan ni apa 30 ke? Kita pun terus datangkan sulusahu. 1/3 daripada Quran. Dia sulus 1/3 lah. Jadi aku hafal 10 juzuk je. Bukan 30. Tu. Ataupun kita hafal 15 juzuk. Maka kita sebut hafiztul Quran, tersilap contohnya. Ataupun orang lain bingung dengar. Terpelik. Dia kenal kita bukan hafal 30. Tak. Apa sikit je. Maka kita sebut nisfahu, sebahagian daripada Quran. Maknanya 15 juzuk. Ataupun kita hafal 2/3. Maka kita sebut hafiztul Qur'ana thulusaihi. 2/3 daripada Al-Quran. Jadi dalam badal ba'du minal kulli ni, tak, kita kena tengok elok. Mesti ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Hafiztul Qur'ana thulusahu. 1/3 daripadanya kembali kepada Quran. Nisfahu, 1/2 daripadanya kembali kepada Qurannya tu. Thulusaihi, 2/3 daripada Quran. Nya tu kembali kepada Quran lah. Lepas tu ialah badal tu satu perkara yang boleh dilihat. Aku hafal Quran 1/3 daripadanya, thulusahu. Jadi 1/3 tu kita boleh tunjuk ni 1/3 daripada 30 juzuk. Boleh. Okey. Itu badal ba'di minal kull. An-naw' salis, yang ketiga kita baca wa badalul ihtimal, badal ihtimal. Badal ihtimal dhabit dia ialah ayakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibat bighairil kulliyah wal juz'iyyah. Dhabit bagi badal ihtimal, badal merangkumi. Badal ihtimal ni apa? As-salatu mustamilatun, sembahyang tu terdiri ala as-salatu mustamilatun ala arkan, di atas rukun-rukun. Itu ihtimal, merangkumi. Dhabit dia mudah je. Antara badal dengan mubdal minhu ada hubungan. Hubungan itu bukan berbentuk kulliyah dan juga juz'iyah. Maknanya bukan seperti badal ba'di minal kull. Badal ba'di minal kull kita sebut aku hafal Quran sebahagian daripadanya, 2/3 daripadanya, 1/3 daripadanya, setengah daripadanya. Tak, jadi hubungan tu antara badal dengan badal mubdal, antara badal dengan mubdal minhu tu hubungan berbentuk juzuk, peratusan. Kat sini bukan berbentuk kulliyah, menyeluruh ataupun sebahagian, bukan berbentuk peratusan lah. Kat sini pun sama, kena sandarkan kepada satu dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Contoh saya sebut begini. Nafa'ani al-ustadhu. Nafa'ani al-ustadhu. Telah memberi manfaat oleh ustaz kepada aku. Ni itu maf'ul muqaddam. Ya al-mutakallim bila bersambung dengan fa'il, dia jadi maf'ul bihi.
Bila dia sambung dengan isim menjadi mudhaf ilaih. Kitabi. Tak. Tu mudhaf ilaih. Qalami, ya tu mudhaf ilaih. Wajhi, ya tu mudhaf ilaih. Kalau bersambung dengan fa'il, dia jadi maf'ul bihi. Nafa'ani, telah memanfaatkan oleh aku. Telah memanfaatkan ataupun telah memberi faedah kepada aku oleh al-ustadzu. Al-ustadzu tu fa'il. Jadi ustaz memberi manfaat kepada aku. Nafa'ani al-ustadzu, telah memberi manfaat kepada aku oleh ustaz. Ustaz ni memberi manfaat kepada aku pada sudut apa? Dia bagi aku duit ke? Tak. Dia bagi aku kahwin anak dia ke? Tak. Dia belanja aku makan ke? Tak. Ataupun apa? Husnu akhlaqihi, akan kecantikan akhlaknya. Jadi memberi manfaat oleh ustaz kepada aku pada sudut apa? Pada sudut cantiknya akhlak. Bila kita tengok akhlak dia comel, kita pun ikut. Tak. Itu makna dia. Jadi kat sini kita panggil badal istimal. Husnu akhlaqihi tu badal istimal kepada al-ustaz. Okey. Husnu akhlaqi, baiknya, comelnya akhlak. Adakah 1/2 daripada ustaz? Maknanya ni ustaz, kita kerat badan ni kita letak sebelah. Okey, badan ni daripada atas pusat ke kepala, nama dia ialah kebaikan akhlak. Daripada bawah pusat ke lutut ke kaki, kita panggil ini ialah pusat, ini perut, ini kaki. Tak, kita tak panggil lagu tu. Jadi husnul akhlak tu bukan juzuk badan, tak. Dia satu perkara yang ada hubungan rapat dengan ustaz tu lah. Sebab akhlak tu akhlak ustaz tu, bukan akhlak orang lain. Jadi ada hubungan ustaz tu dengan ustaz tu. Tapi hubungan tu bukan bentuk juzuk, bukan bentuk satu juzuk tangan, satu juzuk kaki, 2/3 badan ustaz, tak. Tapi ada hubungan istimal, irtibat. Boleh tak? Itu beza dengan badal ba'di minal kull. Nafa'anil ustadzu, telah memberi manfaat oleh ustaz akan daku. Husnu akhlaqi, akan akhlak, akan kecantikan akhlaknya. Bila aku tengok akhlaknya, aku pun tertarik dan aku ikut. Contoh yang kedua saya sebut a'jabatni al-jariyatu. Sama dah ni. A'jabatni, telah mentakjubkan al-jariyatu, oleh seorang hamba akan aku. Maknanya hamba tu mentakjubkan aku. Apa yang aku takjub dengan si hamba tu? Tak, kecantikan dia, muka buruk. Contohlah. Kena buat contoh. Ataupun kekayaan dia. Kaya apa? Dia hamba. Harta dia tu milik aku. Tak, kaya lagu mana? Hadithuha, percakapan dia, molek comel percakapan dia, tak cakap benda tak cakap benda jelek. Tak, jadi yang mengagumkan aku tentang si jariah hamba aku ni, tentang hadithuha. Kecantikan dia biasa je. Dah, okey lah, tapi tak cantik macam orang lain, macam hamba aku yang lain. Contoh, duit memang tak ada dah. Amalan kerja dia buat taklah comel mana. Hamba lain lagi cantik kalau buat kerja dengan aku. Tak, lagi comel dia punya natijahnya. Tapi hamba aku seorang ni hadithuha, cara bercakap memang aku takjub sungguh lah. Sopan santun dan sebagainya. Tak, jadi al-hadith, percakapan dengan si hamba tu ada kaitan? Adalah. Sebab percakapan tu percakapan hamba tu, jadi mesti ada kaitan dengan hamba perempuan tu. Betul tak? Okey, percakapan dia tu, adakah bila kerat kepala ni percakapan, bahagian bawah ni benda lain ni, sampai sini itu dipanggil sebagai kecantikan, daripada sini itu dipanggil sebagai keluhuran akhlak. Tak, daripada lutut sampai ke kaki itu dipanggil sebagai tak ada. Dia bukan berjuzuk-juzuk seperti mana pada badal ba'dhi minal kull. Boleh. Itu beza antara badal istimal dengan badal al-ba'dhi minal kull. Yang terakhir, kita berhenti. Satu lagi. Okey. Baca batang wa badalul ghalat. Dan yang terakhir badal ghalat. Nahu qawlika. Badal ghalat ni ada 3 Baca je lah. Yang pertama badal al-bada'. Al-bada' ni mana az-zuhur. Badal al-bada'i maknanya badalul zuhuri. Dhabit dia, kita memang nak sebut satu perkara. Lepas tu kita sebut perkara tersebut. Lepas kita sebut perkara tersebut, barulah kita
sedar ada perkara yang lebih baik daripada perkara yang telah kita sebutkan. Lepas tu barulah kita cakap perkara yang lebih baik tersebut. Ayat tu pusing-pusing. Contoh saya sebut hadhil jari, hamba saya ni. Ni contoh hamba saya sebut hadhil jariyatu badrun. Hamba aku ni badrun. Maknanya bulan purnama. Comel lah nak kata comel tu. Badrun, bulan purnama. Tak. Memang kita nak sebut dia tu macam bulan purnama. Tapi lepas tengok tu, warna comel lebih daripada hari biasa ni. Maka kita tu tukar syamsun, matahari. Maknanya comel tu bukan setakat macam bulan purnama, tak macam matahari terang benderang. Sungguh comel dia. Jadi memang badrun kita nak sebut. Kita nak sebut memang kawan ni, hamba kita ni macam badrun. Cantik dia tu macam bulan purnama. Tapi lepas tengok lain macam hari tu. Make up lain macam, lagu mana cerita, comel sangat. Maka kita sebut syamsun. Boleh tak? Jadi badrun kita nak sebut, tapi lepas kita sebut tu kita tengok ada lagi yang lebih sesuai. Perkataan yang lebih sesuai untuk aku katakan bagi hamba ni, sebab hari ni dia cantik lebih daripada biasa. Tak? Maka kita sebut syamsun selepas tu. Jadi syamsun badal kepada badrun. Itu badal az-zuhur ataupun badalul bada'. Ini bahagian badal ghalat. Badal ghalat ada 3, badal zuhur, badal nisyan, badal ghalat. Jadi badal ghalat bahagian pun badal ghalat juga. Okay, badal ghalat yang kedua iaitu badalul nisyan kita panggil. Dhabit dia mula-mula kita sebut satu kalimah atas zon kita, sangkaan berat kita, itulah bendanya. Lepas tu barulah kita tahu apa yang telah kita sebut tu salah. Lepas tu terus kita berpaling daripada perkataan tersebut. Contoh kita tengok daripada jauh macam orang datang dekat kita. Tak? Maka kita sebut ra'aitu insanan. Aku tengok seorang manusia. Tapi manusia tu makin dekat. Rupanya bukan manusia, kuda. Tak? Maka kita sebut farasan. Jadi kita sebut ra'aitu insanan, aku tengok manusia. Kita sebut insanan tu berdasarkan zon kuat kita, dia tu manusia. Tapi dia makin hampir ataupun matahari makin terang ni kalau waktu subuh lah, sebelum subuh tu tengok. Tak? Lepas tu makin terang, rupanya bukan manusia yang kita tengok tu, tapi farasan. Maka kita terus sebut ra'aitu insanan, farasan belakang tu. Farasan badal kepada insanan. Kalau bahasa kita, aku tengok manusia, silap lah. Aku tengok tu bukan manusia, aku tengok tu kuda. Gitulah bahasa kita. Lama nak sampai kepada kuda tu. Bahasa Arab, ra'aitu insanan, farasan. Mudah bahasa. Yang ketiga, bahagian badal ghalat yang ketiga ialah badal ghalat juga. Tu. Jadi badal ghalat terbagi kepada 3, badal bada', badalul nisyan, badalul ghalat. Dhabit dia apa? Yang ni mudah lah. Kita nak sebut benda lain, kita terlepas benda lain. Lepas tu kita tukar terus. Ra'aitu Muhammadan. Kita bukan nak sebut Muhammad. Yang kita tengok tu kuda. Tapi tersebut terlepas ra'aitu Muhammadan. Aku tengok Muhammad. Silap. Al-farasa. Yang aku tengok tu kuda. Tu ghalat. Memang kita sebut. Boleh faham tak? Jadi sebenarnya satu contoh tu kita boleh buat untuk semua badal ni. Tapi berdasarkan kefahaman yang pelbagai lah. Yang tadi ra'aitu insanan, aku tengok manusia daripada jauh. Sangkanya manusia, tak yakin manusia. Sebut manusia dulu. Rupanya bukan manusia, kuda. Ra'aitu insanan farasan. Yang terakhir ni badal ghalat ni, kita memang bukan nak sebut benda tu kuda. Kita bukan nak sebut yang kita tengok tu Muhammad. Kita memang nak sebut yang kita tengok tu kuda. Ni kuda depan aku, aku tengok kuda. Ni kuda lah, ni kuda. Nama dia ni kuda. Ni bukan Muhammad, ni kuda. Ni faham tak? Tapi kesnya apa? Tersebut Muhammad. Tu ra'aitu Muhammadan al-farasa. Jadi dia lebih kurang je. Boleh jadi satu contoh tu kita boleh bawa untuk badal bada', badal nisyan, badal ghalat, tapi dengan penerangan yang lain, dengan cara syarah yang pelbagai lah. Selesai kat situ, baca contoh tu dalam matan. Wa badal ghalati nahu qawlika qama zaidun akhuka. Itu badal kul minal kul. Telah berdirilah Zaidun. Siapa Zaidun? Akhuka. Siapa akhuka? Zaidun. Wa akaltu ar-raghifa thulutha. Aku makan roti. Dah makan roti tu berapa pinggan?
Sebiji roti tak, thuluthahu 1/3 daripada roti. Roti tu boleh dipegang tak? Boleh dipegang, boleh dibahagikan. Maka badal ba'dhi minal kul. Wa nafa'ani Zaidun, telah memberi manfaat kepada aku oleh Zaid. Apa dia Zaid bagi duit padamu? Tak, ilmu dia tu. Tak, maka ilmuhu. Mesti ada hu tu lah. Tadi thuluthahu, mesti ada hu kembali kepada Gharif. Ilmuhu, mesti ada hu kembali kepada Zaid. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku tengok Zaid al-farasa. Aradta an taqula al-farasa fa ghadita fa abdalta Zaidan minhu. Kamu nak cakap kamu tengok faras, tapi kamu tersilap sebut, kamu sebut Zaid. Maka terus kamu badalkan dengan al-farasa di belakang. Jadi ra'aitul Zaidan al-farasa ni, tak, itu contoh bagi badal ghalab. Contoh bagi badal ghalab. Boleh tak kita sebut ra'aitul Zaidan al-farasa tu badal nisyan? Boleh? Tak. Kita sangka memang dia tu Zaid. Sangka kuat kita memang dia tu Zaid. Maka kita sebutlah ra'aitu Zaidan. Makin dekat ataupun makin terang matahari, rupanya bukan Zaid. Kita tukar al-farasa. Tak. Tu. Boleh? Wallahu a'lam bisawab. Berhentilah, letih lah kita pun. Kalau sambung lagi ni rasa mabuk ni. Ini dars yang ke-10 Selesai dah kita. Nanti kita masuk bab apa? Al-maf'ul. Apa nama? Al-maf'ul al-mansubat. Jadi dah selesai dah. Alhamdulillah. Al-marfu'at. Isim-isim yang marfu' kita dah selesai. Nanti kita nak masuk isim-isim yang mansub. Boleh? Kena baca lagi? Aku tak larat. Saya pun tak larat ni. Serapan tak lagi. Tu pasal tu satu benda. InsyaAllah lah kita baca nanti 4 bab. Tengok sikit sini belakang ni. Nanti kita baca. Nak baca petani je. Saya boleh je. Selepas Jurumiah nak baca kita apa? Itu macam mana? Ikut antum lah. Kalau ikut saya boleh juga. Dia sebenarnya kalau nak baca, nak lebih faham Jurumiah ni, kita baca syarah Jurumiah. Sama ada kita baca Tuhfah Hasaniyah ni ke tak, ataupun kita baca Mukhtasar Jiddan ke, kalangan Syekh Zaini Dahlan, syarah Jurumiah. Ataupun nak baca Mutammimah al-Jurumiyah pun boleh. Lagipun kita pun ada asas. Di sekolah agama kita dah belajar dah nahwu ni pun. Mutammimah al-Jurumiyah boleh juga. Mutammimah boleh je Mutammimah. Ataupun nak ikutlah Mutammimah boleh juga. Sebab matan syarahnya jadi panjang sebenarnya. Boleh tak? Saya pun dah baca dah apa tu Mutammimah bawah ni tak sempurna. Jadi selesai kat situ. Lepas ni kita baca 4 bab lah. Jadi minggu depan ni kita baca masdar, maf'ul bihi, masdar, maf'ul mutlaq, zarah zaman, zarah makan, al-hal. 4 bab sekaligus. Ini dah paling banyak lagi dalam 4 kelas, 5 kelas gitu lah. 4 kelas lah, paling banyak pun 4 kelas lah. InsyaAllah. Selesai kat situ. Ada sebarang soalan ataupun nak baca sikit lagi? Kita lihat kejap, kita baca. Kita baca petang ni lah nak. Mesti petang ke malam ke? Cuba respon sikit. Kita baca petang ataupun malam nahwu ni. Cepat sikit khatamnya. Kita bincang dalam grup lah. Baca petang boleh juga. Sekarang ni bulan 5 pun habis bulan ni selalu lah. InsyaAllah kita baca petang. InsyaAllah.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.